Heraklius terus bertanya. Dia tanya beberapa perkara tu. Saya tidak buat apa-apa komentar di situ. Muka surat 121 tengok. Dia terus bertanya, adakah sesiapa daripada pengikutnya berpaling tada kerana bencikan agamanya setelah menganut agamanya? Adakah macam tu? Saya menjawab tidak ada. Senang saja dia jawab tidak ada. Tapi kalau kita baca kitab-kitab, kitab lama ke kitab baru ke dalam sirah, semua orang sebut contoh ni. Saya tak setuju. Contoh ni semua orang sebut bahawa ni ada nota apa-apa 75. Kebanyakan ulama apabila sampai di sini membuat contoh Ubaidullah bin Jahshin, bekas suami Ummu Habibah, sebagai salah seorang sahabat yang menjadi murtad bukan kerana bencinya kepada agama Islam, tetapi kerana kepentingan pribadi atau kepentingan duniawi. Jadi ulama kata benci kerana bencikan agamanya itu tak ada. Tapi kalau kerana sebab-sebab lain itu ada. Yang dia tanya, adakah orang murtad dari bila masuk Islam jadi murtad kerana bencikan agama Islam? Itu ada ke tak ada? Jawab tak ada. Tapi kalau bukan kerana bencikan agama, kerana sebab-sebab lain, ada. Mana ada? Ini contoh. Selalu dikemukakan. Tengoklah dalam syarah Qastallani ke mana-mana, dia sebut ini. Dia sebut ini. Ramailah orang yang keliru. Dalam kitab-kitab sirah pun sebut. Jadi kerana kepentingan pribadi atau kepentingan duniawi, bagi penulis asas bagi cerita Ubaidullah murtad lalu memeluk agama Kristian itu sebenarnya tidak kukuh dan tidak boleh dipertanggungjawabkan, disebabkan ia hanya berpunca daripada riwayat yang dhaif. Sebelum ni tak sebut begitu saja. Puncanya itu nak tahu. Selalu cerita, apabila cerita ni disebarkan dalam masyarakat, dia cerita saja. Mana dalilnya? Setengah-setengah ulama tu dia sebut, dia bawa ini dalil. Tapi orang ramai ni apa tahu dalil itu apa kedudukannya, apakah tahapnya. Orang ramai tak tahu. Kalau tidak belajar hadis bersungguh, tak tahu. Apalagi kalau sudah ada ulama-ulama besar pun bawa contoh itu juga, habislah. Jawapan Abu Sufyan yang menafikan langsung keadaan seperti itu ada berlaku merupakan sebaik-baik bukti untuk menolak cerita-cerita seperti itu. Tapi orang kata yang dia nafikan itu keluar agama kerana bencikan agama. Ubaidullah bin Jahshin ini keluar agama Islam bukan kerana benci. Kerana apa kalau begitu? Kerana apa? Kerana apa dia masuk Kristian? Dalam riwayat-riwayat disebut masuk Kristian. Dia pujuk Ummu Habibah tu biar masuk Kristian juga. Ummu Habibah tak jadi, tak mau, lalu bercerai dan dia mati atas Kristian. Itu cerita. Masalahnya kerana apa? Kalau tidak kerana benci kepada agama, kerana apa? Kerana dunia. Dia dapat sebanyak mana duit? Dia dapat pangkat ke? Dia dapat kedudukan ke? Itu kena jelas. Mana ada sebut benda-benda macam ni? Dan siapa dia tu, kita tahu ke siapa dia tu? Kadang-kadang orang apabila terima sesuatu cerita, dia tak fikir siapa dia tu. Itu satu kesilapan besar yang menyebabkan selalunya tergelincir kita bila kita tak mengambil kira siapa dia. Jawapan, baik. Kalau kita perhati jawapan Abu Sufyan, tak ada. Dia kata tak ada, dia menafik. Siapa dia Abu Sufyan? Tidak ke mertua dia? Takkan dia tak tahu? Yang menantu dia sudah masuk Kristian. Walaupun orang kata kerana dunia, kerana dia pun sudah boleh sebut ada menantu saya, tapi saya tak tahulah dia kerana bencikan agama Islam ke ataupun apa, saya tak tahu. Tapi ada menantu saya sendirilah. Kenapa dia tak kata begitu?
Tak ada. Tak ada. Siapa? Dia tak sebut. Ni orang yang tidak bertanggungjawab seperti Ibnu Ishaq lah. Dia orang yang tidak faham. Dia kata, kenapa saya ni anti sangat dengan Ibnu Ishaq? Dia tak faham lagi. Tak faham lagi. Ini pun cerita dia juga ni. Cerita dia juga. Nanti makin lama ikut, makin berjumpa banyak lagi. Apa kerja Ibnu Ishaq? Baru tahu. Nak terima juga. Bagus juga macam tu. Terima. Tak kisah. Terima. Tak kisah. Tapi apa akan jadi kalau macam ni? Kita sangka buruk. Kita tuduh lah. Seolah-olah tuduh seorang sahabat murtad, kafir. Itu boleh balik kepada kita pula tu. Jangan. Kerana dia. Kerana dia. Tapi bukan dia saja. Cuba tengok di sini ya. Untuk mengatakan Abu Sufyan tidak mengetahui tentang kejadian itu agak tidak masuk akal. Kerana Abu Sufyan itu adalah mertua Ubaidullah sendiri. Hadis-hadis yang sahih hanya menyebutkan Ubaidullah dan isterinya Ummu Habibah termasuk antara sahabat yang telah berhijrah ke Habasyah, dan beliau meninggal dunia di sana. Itu saja. Tak ada masuk Kristian, mati atas Kristian. Tak ada riwayat yang sahih. Tengok itulah dulu. Itu saja. Kisah beliau murtad dengan memeluk agama Kristian itu hanya berpunca daripada riwayat-riwayat Ibnu Lahiyah, seorang perawi dhaif, Ibnu Ishaq juga seorang perawi dhaif, dan Al-Waqidi seorang pendusta besar. Tiga ni punca. Dia orang tak percaya lagi. Dia kata apa? Ini Ishaq bagus. Baguslah. Mana-mana yang terima tu jadi macam ni lah. Ambil lah. Riwayat Ibnu Lahiyah dan Ibnu Ishaq adalah mursal. Tak boleh pakai. Kalau kita terima dia pun tak boleh juga, sebab mursal. Orang yang cerita tu dia tak ada pun dalam peristiwa, dia bukan sahabat pun. Apalagi kalau kita mengambil kira dia tu sendiri, Ibnu Lahiyah, Abdullah Ibnu Lahiyah, semua orang tahu. Orang yang belajar hadis semua tahu. Ni perawi dhaif. Ibnu Ishaq, ialah sebuah-buahnya dipertikaikan. Ada yang kata teruk kepada dia. Jadi dia sendiri tu pun bermasalah. Kalau kita katakan dia semua ni tak ada masalah, pun mursal. Bila mursal tak boleh nak pakai. Ini dhaif. Riwayat yang muttasil pula, kalau tidak mursal, bersambung-sambung, hanya daripada orang seperti Al-Waqidi. Al-Waqidi itu kan kita tahu, Imam Syafi'i kata riwayat dia adalah timbunan dusta. Siapa Ubaidullah itu sehingga pribadinya dihina sebegitu rupa? Bukankah dia seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbilang sebagai salah seorang muhajirin. Salah seorang itu sepatutnya. Salah seorang muhajirin as-sabiqin al-awwalin. Berhati-hati. Anda sedang mengatai seorang sahabat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu masalahnya. Kita nak bela siapa? Untuk pertahan sangat tu Ibnu Ishaq tu. Siapa yang kita nak bela sebenarnya? Sahabat ke dia? Ini masalah kena fikir. Ini as-sabiqin al-awwal. Apa kepentingan? Dia ni termasuk awal Islam. Awal Islam ni dia bukan senang. Ditindas. Susah, serba susah. Dia masuk Islam dengan sedar. Takkanlah yang mereka awal masuk Islam ni dia boleh murtad. Ini jadi hujah kuat ni kepada Abu Sufyan. Tapi dia tak sebut. Ini dalam riwayat yang sahih, menunjukkan cerita tu semua tak ada asas. Memang tak ada asas pun. Yang ada macam ni lah. Tapi oleh kerana saya tidak berkesempatan, insya-Allah lain kali saya akan bawakan setiap riwayat itu. Boleh tengok sendiri macam mana riwayat Ibnu Ishaq, macam mana riwayat Waqidi, macam mana riwayat Ibnu Lahiyah, macam mana, di mana, dalam kitab mana. Tengok sendiri. Itulah kedudukannya.
Jadi sampailah masanya kita bersihkan sejarah kita. Cukup dah, banyak dah dosa. Jadi jelaslah di sini dia ni dalam kitab-kitab sejarah disebutkan antara sahabat yang sebelum Islam dia mencari agama, tidak menyembah berhala ni. Kenapa sampai begitu? Apa lebihnya Kristian? Nak masuk Kristian? Jadi ini benda tak masuk akal. Tak masuk akal. Jadi buruk nama seorang sahabat. Ini seseolahnya orang-orang yang buat cerita ni dia bukan bermusuh dengan sahabat ni, dia bermusuh dengan Rasulullah SAW. Siapa dia ni? Siapa? Kalau orang memburuk-burukkan Ummu Habibah baru ni kita sudah cerita. Sebab dia tu kakak kepada Muawiyah. Dia tu ipar Nabi SAW. Ini pun sama. Abdullah bin Jahshin, Ubaidullah bin Jahshin, Zainab binti Jahshin, isteri Nabi kan. Inilah yang dikatakan tabarra terhadap Nabi SAW. Tapi dengan berselindung, dia tak pukul Nabi terus, dia pukul orang di sekeliling Nabi. Ini kena jelas. Ramai orang tak faham lagi, tak jijak lagi. Ramai tak jijak benda ni. Dia tak tahu apa bendanya perjuangan ni. Apa yang sibuk sangat, dia tak faham itu. Nak macam mana, biarlah dulu. Biarlah dulu. Sampai masa dia akan akui. Sampai masa dia. Sebab apa? Saya pun kita tak boleh kata juga dengan dia lah. Sebab apa? Orang-orang besar dalam kitab-kitab yang utama. Kita perlu faham orang-orang ni betul dia lebih, dia tidak masuk. Dan yang dia kata apa alasannya, itu yang kita nak tahu. Barulah ada faedah belajar. Kalau sekadar ambil saja, alim apa macam tu, tak boleh menilai. Ini benda yang kena perhati, barulah kita selamat. Banyak sangat benda-benda macam ni banyak sangat. Tak apalah. Jadi sekarang ni sekurang-kurangnya melalui hadis ini kita sudah jelas tentang seorang sahabat yang terfitnah selama ini, iaitu Ubaidullah bin Jahshin. Bacalah. Saya rasa orang yang rajin baca sedikit sirah mana-mana akan bertemu. Jadi sebenarnya tak ada apa. Mertua dia sendiri kata tak ada. Dia boleh ada kesempatan untuk dia kata ada, sekurang-kurangnya seorang. Kalau Ibnu Khattab, itu betul. Tapi dia pada nama saja sahabat. Dia murtad. Dan Nabi SAW bunuh pada pembunuh Fatih Makkah itu bukan kerana dia murtad saja, kerana dia bunuh orang. Itu Ibnu Khattab. Kalau buat contoh itu saya setuju. Ada juga dalam setengah-setengah kitab dia buat contoh di sini Ibnu Khattab, itu betul. Tapi itu selepas peristiwa ini. Abu Sufyan tak boleh nak sebut Fatih Makkah. Itu yang kita perlu faham. Ini membabitkan sahabat yang awal, yang utama, Muhajirin berhijrah ke Habasyah. Bukan senang nak hijrah ni. Macam mana iman dia? Tiba-tiba yang macam tu pun boleh murtad. Mana tak ada, hebat lah. Yang dia tanya ni pun dia tahu dah lah. Kalau pengikut yang sebenar, Nabi yang sebenar, ajaran dia bila kena tak akan tinggal. Dia tahu dah. Maknanya kalau betul, maknanya tak hebat lah Rasulullah SAW. Pengikut dia yang setia sejak awal lagi pun boleh tinggal dia. Itulah, saya rasa masa pun sudah lebih lewat ni. Hanya setakat itulah dulu untuk kali ini. Dan kita akan sambung lagi dalam kuliah-kuliah yang akan datang. Setakat itu dulu. Wallahu a'lam.